Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung daripada surah Saba 428. Ayat yang keempat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم هل ندلكم على رجل
أنبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمنا بالله آمنا بكتاب الله آمنا برسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، والصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, sahabat-sahabat sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan pada malam ini Allah Ta'ala rezekikan kita membaca daripada surah Saba, juzuk yang ke-22. Ayat yang ke-4 sehingga kepada ayat yang ke-7. Sabak, tuan-tuan. Kita pun ada juga Sabak. Ada orang Sabak kat sini. Sabak berenam. Yang dalam Al-Quran ini juga menunjukkan suatu tempat, satu kaum. Kaum Sabak. Satu bangsa, satu jenis. Satu komuniti manusia. Iaitulah Sabak. Ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Terjemahan yang dicatatkan di sini, tuan-tuan, supaya Allah memberi balasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelum, iaitu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga disebutkan tentang bagaimana hari kiamat. Dan juga orang yang tidak beriman, dia tertanya-tanya tentang kiamat. Nah, kalau tengok ayat nombor 3 tu, tuan-tuan, wa qala alladzina kafaru. Orang yang kafir berkata, la ta'tina as-sa'ah, hari kiamat tu tak datang, dia kata. Hari kiamat tak akan berlaku.
Sebab hujah akal dia, bila kita mati, tulang kita mana? Hancur dalam tanah. Daging kita habis ulat makan. Jadi bila dah habis semua tubuh badan ini, mana nak dibangkitkan lagi? Itu hujah akal orang kafir. Tetapi apa yang disangkal dalam Al-Quran ini, sambung dia. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib la ya'zubu. La ya'zubu. Kalau tengok terjemahan dia, tidak tersembunyi. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada yang tercecer. Apa dia? Apa juga perbuatan yang kita lakukan, yang manusia ada pada hari ini. Itu sambung ayat keempat. Liyajziya, supaya Allah nanti akan memberi balasan. Tujuan hari kiamat itu namanya juga hari pembalasan. Untuk memberi balasan. Yang pertama disebutkan di sini, orang beriman dan beramal saleh. Setiap perbuatan, tidak kira yang kecil maupun yang besar, tidak akan tercecer. Semuanya akan ditunjukkan semula. Banyak ayat diulang-ulang tentang amal perbuatan kita akan ditunjukkan. Antaranya surah Az-Zalzalah, ayat lazim tu. Apa ayat dia? Surah Zalzalah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama juga maksud dia. Apa juga perbuatan, daripada kita sedekah yang besar sampailah sedekah yang kecil. Dari kita melakukan tugas yang berat ataupun kita melakukan tugas yang kecil. Sehingga tugas kita membuang duri di jalan itu juga diambil kira nilainya di sisi Allah. Ni jalan kita tu tuan-tuan sekarang ni, Masya Allah. Kesian kawan-kawan yang melalui jalan tu. Jadi kita memberi kemudahan kepada orang ramai, pahala. Begitu juga sebaliknya, memberi kesusahan kepada orang ramai, dosa. Tapi dia tulis dah awal-awal, tulis kat situ tuan-tuan, harap maaf, kesulitan amat dikesali. Gangguan sementara demi kemajuan masa depan. Dia harap maaf dulu. Jadi kita lalu kat jalan tu pun kita kata, oh maaflah. Kadang-kadang geram juga. Baru basuh kereta dah comot balik. Kena time hujan, ya Allah tuan-tuan. Macam masuk jalan balak. Mereka menggunakan kemudahan kita. Okey, yang kita nak ialah balasan baik. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Yang ni kalau selalu kita jumpa ayat kembar iman dan amal soleh. Kalau hanya amal soleh, tidak ada iman, dia tak tahu nak masuk. Macam kita ada gaji tapi tak ada nombor akaun. Tak ada nombor akaun tu tuan-tuan, gaji nak masuk kat mana? Dia amal soleh dia banyak. Terkumpul dah. Tapi tak ada nombor akaun. Jadi syarat utama amanu tuan-tuan.
Amanu, mimnya berbaris atas. Jangan mim mati, tuan-tuan. Kalau mim mati, dia tak jadi. Alif tendang mim, nun tendang waw. Piramdi kata. Sarkas. Artinya pelawak belaka. Sekadar sandiwara. Yang betulnya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu bagi mereka maghfirah, keampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Yang pertama, balasan untuk orang beriman dan beramal soleh ialah keampunan daripada Allah. Semakin banyak kita buat amal soleh, semakin banyak keampunan Allah. Walaupun kadang-kadang kita tak sempat nak minta ampun. Ada orang dia amal soleh banyak, tuan-tuan, tak sempat nak minta ampun. Amal soleh itu menjadi sebab kafarah dosa-dosanya dengan Allah. Yang kita sebab tak banyak amal soleh ni, banyaklah kena banyak minta ampun. Astaghfirullah, minta ampun. Untuk dosa-dosa ringan bolehlah gugur, tuan-tuan. Astaghfirullah. Dosa-dosa berat, dosa-dosa besar, kena taubat. Yang amal soleh lebih luas, dia melakukan apa sahaja. Dari sudut fardu ainnya, fardu kifayahnya, tuntutan pribadinya, tuntutan masyarakatnya, tuntutan keluarganya, tuntutan warga, pimpinannya, semua dia buat. Dia mendapat keampunan. Yang kedua, rizqun karim. Rizqun, rezeki lah. Karim tu diterjemahkan mulia, memang mulia. Kalau sekadar rezeki saja, tuan-tuan, kedudukan rezeki itu berbagai-bagai. Tetapi bila sebut rezeki yang mulia, artinya Allah Ta'ala memberi rezeki, bukan sekadar rezeki itu rezeki yang baik, tapi cara rezeki itu, cara menghidangkan rezeki, cara persembahan rezeki, cara Allah menganugerahkan rezeki mulia. Contoh macam kita, tuan-tuan, kalau dapat gaji, kita tak rasa apa sekali sebab gaji masuk akaun setiap bulan. Kalau dulu gaji kita dipanggil ke depan, tuan-tuan, dianugerahkan setiap bulan dia mendapat gaji, lain rasa dia. Kalau zaman cek dulu, terima cek, lain rasa dia, tuan-tuan. Kalau zaman piramdi tu kan, duit dia bagi, okey, gaji hari ni, gaji bulan ni bayar. Tengok ada hutang, potong siap-siap kat situ juga. Tu zaman itu. Kita, apabila Tuanku menganugerahkan, adakah dia pakai pos dia, tuan-tuan? Anugerah bintang kebesaran negeri Selangor. Anugerah daripada Sultan Selangor. Adakah dia pos je kepada Imam Masjid At-Taqwa, dapat anugerah pos? Anugerah yang sama, pingat yang sama. Sampai dekat masjid, kita pun buka, Tuanku bagi. Benda yang sama. Tetapi kalau dia anugerah, dia jemput ke istana. Dibuat majlis. Meraihkan. Pakai baju hitam semua. Daripada atas sampai bawah, semua pakai hitam. Luarnya lah, dalam tak tahulah hitam ke apa. Kan lain rasanya. Itu yang kata rezeki. Karim dekatnya. Karim tu dekat situ. Benda yang sama, rezekinya, tetapi caranya. Begitulah Allah menganugerahkan rezeki kepada orang beriman dan beramal soleh dengan cara memuliakan. Bukan sekadar campak ajalah. Kalau nak kira rezeki paling banyak di atas dunia ni, siapa dapat, tuan-tuan? Siapa dapat? Siapa mewah rezeki di atas dunia ni? Bukan orang beriman. Jutawan 10 bilioner tanah Melayu, siapa?
10 bilioner tanah Melayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada pun Melayu. Nama tanah Melayu. Tapi orang Melayu ni dia tak ada perasaan, tuan-tuan. Kalau yang ada perasaan, dia akan rasa tanah Melayu tapi 10 tak ada nama Melayu. Sepatutnya kena ada rasa, tuan-tuan. Tetapi Allah menganugerahkan rezeki yang mulia. Itu yang kita nak. Masya Allah. Bagaimana? Dengan cara kehendak Allah lah. Takkan kita nak buat majlis juga, tuan-tuan. Ya? Itu contoh supaya kita melihat kehidupan kita begitulah. Kedudukan kemuliaan tadi. Rizkun karim. Ayat yang kelima. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٍ. Dan orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, mereka itu memperoleh azab yang pedih. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا. Sa'au tu maknanya mereka yang berusaha. Usaha yang mempunyai cara yang berbagai. Ikhtiar, sungguh-sungguh buat. Fi ayatina, pada ayat-ayat kami, artinya dia berusaha menentang ayat-ayat Allah. Mu'ajizi diterjemahkan melemahkan. Melemahkan, menggagalkan ayat-ayat Allah. Kita nak tegakkan ayat Allah, mereka berusaha menggagalkan. Inilah ayat ni. Cari jalan juga supaya pelaksanaan hukum Allah tadi nampak ada kelemahan. Di mana lompong-lompong, lorong-lorong boleh menggagalkan. Kan kita sekarang ni isu mahkamah, tuan-tuan. Mahkamah syariah. Mereka berusaha mencari jalan supaya mahkamah syariah itu kalah kepada mahkamah persekutuan. Memang jumpalah, tuan-tuan. Itu yang kes yang dibicarakan di mahkamah syariah. Mahkamah syariah dah putus kata begini, sampai kepada mahkamah yang lebih tinggi persekutuan. Tafsiran mahkamah persekutuan lain pula, kalah mahkamah syariah. Undang-undang ataupun negeri tak panggil akta, ya, enactment. Negeri punya undang-undang dah diputuskan, dah diwartakan, tapi cari jalan juga supaya gagal. Memang jumpalah, tuan-tuan. Sebab undang-undang di dunia ini diatur, diurus, didraft oleh manusia. Ada kelemahan. Pusing sana, pusing sini, cari sana, cari sini. Akhirnya berjumpalah dengan kelompongan-kelompongan. Berbagai-bagai cara. Ini undang RUU wilayah pula, tuan-tuan. Ya? Tengok bagaimana nanti. Rang undang-undang wilayah persekutuan. Kalau dulu 355. Kita menunggu 355. Yang tinggal buku 35. Ini janji Allah. Orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah. Tidak ada usaha menegakkan. Yang usaha dia meruntuhkan. Ni. Apa balasan dia? Ulaika lahum azabun min rijzin alim. Mereka itu memperoleh azab. Mir rijzin alim, iaitulah jenis azab yang pedih. Azab Allah ini tidak ada yang
boleh mengurangkan azabnya. Azab Allah dimiliki oleh Allah. Allah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalau kata azab yang paling ringan lah tuan-tuan, azab neraka paling ringan, iaitu yang dikenakan kepada Abu Talib. Itu paling ringan tu. Apa paling ringan tuan-tuan? Dia bagi slipper je satu. Pakai slipper. Pakai slipper, mendidih sampai ke otak. Itu azab paling ringan. Yang lain, yang lain tak tahulah macam mana azabnya tuan-tuan. Yang dirantai, yang diikat, yang dicampak, yang dipukul. Semuanya itu menunggu mereka-mereka yang berusaha menggagalkan kalimah Allah ditegakkan. Okey, itu ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6, wa yaral ladzina utul 'ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang yang diberi ilmu berpendapat bahawa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Utul ilm, mereka yang diberi ilmu. Ada tafsiran sebut mereka itu ialah ahli kitab. Orang yang memahami isi Alkitab, iaitulah Taurat, Zabur dan Injil. Mereka ini tahu isi kitab sebab di dalam kitab-kitab itu menceritakan tentang kebenaran Rasul terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Jadi mereka berpendapat memang benar apa yang diturunkan. Dan itulah jalan al-haq. Dan dia juga yahdi, akan menunjukkan kepada jalan sirat. Al-aziz, jalan kepada yang maha perkasa. Kita biasa sabilillah, jalan Allah. Ataupun siratul mustaqim, kita sambung jalan yang lurus. Tetapi ayat ini siratil azizil hamid, jalan menuju kepada yang maha perkasa. Iaitulah Allah lah, Al-Aziz itu. Al-Hamid, yang maha terpuji. Dua nama Allah, Asma'ul Husna, diletakkan. Al-Aziz dan Al-Hamid. Al-Aziz maha perkasa. Artinya dia tidak ada yang boleh mencabar. Tidak ada yang boleh menyaingi dia. Dia Al-Muntaqim. Itu dalam kunut nazilah kita. Dia Al-Jabbar, maha memaksa. Tidak ada yang boleh melonggarkan paksaannya. Jadi semua sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang Al-Aziz, jalan yang hanya dia sahaja yang menentukan jalannya. Kalau dia kata benar, itulah kebenarannya. Kalau dia kata salah, itulah salahnya. Tak ada dia masuk mesyuarat dulu, tak ada dia bincang dulu, cari AJK dulu, buat badan tindakan dulu ke, jawatan kuasa ke, tak ada. Dialah. Huwa dia. Itu sebab orang-orang akhir sekali berzikir huwa tu, tuan-tuan. Huwa dia. Huwa, lepas tu hu, dia tu. Kalau buat kat masjid zikir tu tuan-tuan, kena belajarlah sikit. Kalau tak belajar dia jadi fitnah. Sedangkan dalam kitab ada semua tu.
Kita zikir awam ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Tu naik sikit dah tu. Allah saja. Dia tak payah sebut la ilaha illallah. Nafi isbat tu dah tak payah dah. Allah sahaja. Allah, Allahu, Allahu, Allahu. Akhirnya hu. Fana'ul fana' baqa'. Okey, itu ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-7, wa qala alladhina kafaru. Dan orang kafir berkata, hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzzaqatum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Orang kafir berkata kepada temannya, maukah kami tunjukkan seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahawa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Ini orang kafir ni tuan-tuan, dia bercakap dalam nada mengejek. Dia bukan menerima apa yang dibawa oleh Rasul, tetapi dia menunjukkan kepada teman-temannya bahawa orang yang membawa berita ni kamu boleh terima ke tak boleh terima? Ni Muhammad dia cerita bahawa kita ni hidup, selepas hidup kita mati, selepas mati kita dibangkitkan pula. Boleh percaya ke orang yang bawa cerita ni? Orang yang bawa cerita begini dia kata barangkali dia tak betul. Majnun. Tu banyaklah ayat-ayat tuduhan dalam Al-Quran. Orang yang ada penyakit akalnya tak cukup sempurna. Ada ke dah mati? Badan dah hancur. Kan ayat tadi kata badan tadi dah hancur-hancur. Kulla mumazzaqin. Artinya cebisan-cebisan tak jumpa apa dah. Tuan-tuan gali kubur yang dah ada tu. Ada apa kat dalam kubur tu? Kalau ada rezeki jumpa tulang-tulang lah. Tu macam mana? Boleh bangkit ke tak boleh bangkit? Itulah perkiraan orang yang tidak beriman. Sedangkan kita, alhamdulillah Allah tunjukkan jalannya. Wa yahdi ilal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Maka itulah jalan-jalan yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Kemudian di persoalan dia tadi, innakum lafi khalqin, jadi kamu nanti akan dibangkitkan jadi orang baru pula. Percaya ke tak boleh percaya ni? Artinya mereka berbual bersama-sama, mereka bergosip dalam keadaan mengikut hukum akal. Kita kalau bergosip tu ramai seronok je tuan-tuan. Sebab bergosip dalam keadaan orang yang ada tu kita tak setuju. Kalau orang bersetuju kita lain tuan-tuan. Yang tak bersetuju sedap kita tuduh dia macam-macam. Okey, cukup untuk malam ini tuan-tuan. Ayat daripada surah Saba. Besok kita sambung ayat yang ke-8 dan seterusnya insya-Allah taala. Ampun maaf daripada saya, mudah-mudahan tuan-tuan terus diberi kekuatan, kesihatan yang baik, kemudahan segala urusan, kemurahan rezeki yang melimpah ruah, dan pastikan tuan-tuan kita istiqamah bersama-sama dengan Islam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.